Assalamualaikum dan salam perkenalan kepada Puan Siti Suzana. Terima kasih juga kerana dimintai kami dalam wawancara ini. Tujuan kami menjemput adalah kerana kami ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang isu rasuah dalam kalangan penjawat awam. Okay, saya Muhammad Akil Riza selaku MC pada pagi ini bersama dengan rakan-rakan yang lain berbesar hati kerana Puan sudi meluangkan masa bersama kami. Bolehkah Puan memperkenalkan diri serta jawatan yang disandang oleh Puan? Okey, baiklah. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Akil. Saya Puan Siti Suzana binti Muhammad Taib, merupakan seorang guru yang telah bertugas sebagai guru selama 25 tahun. Dan sekarang saya di SMK Seri Indah, Seri Kembangan Selangor. Itu saja. Okay. Okay, saya juga nak tahu sudah berapa langkah Puan telah melibatkan diri dalam pekerjaan Puan? Tadi dah jawab ya, 25 tahun. Mula bekerja sebagai guru, penjawat awam sebagai guru mula pada tahun 1997, waktu itu di SMK Jalan Tut. Kemudian saya memohon pertukaran ke Selangor dan di Selangor saya telah berkhidmat barulah berkhidmat selama 3 tahun. Jadi total ni 25 tahun lah. Okay. Jika tidak keberatan, bolehkah Puan kongsikan apa maksud rasuah mengikut fahaman Puan sendiri? Okey. Mengikut fahaman saya, rasuah adalah satu perbuatan memberi, menerima, atau kita menawar atau kita menerima tawaran. Kita memberi atau kita menerima, maksudnya bila kita memberi, kita pemberi rasuah, ataupun bila kita menerima, kita menerima rasuah, atau kita menawar atau kita menerima tawaran dalam apa sahaja bentuk yang akan mempengaruhi sesuatu keputusan yang akan dilakukan oleh penjawat awam. Itu maksud rasuah lah. So kita sekarang tak nak buang banyak masa. Okay, kita nak teruskan pada agenda kita hari ini dengan soalan pertama dari rakan saya sendiri, iaitu Siti Mariam. Saya serahkan kepada Siti Mariam. Okey, terima kasih kepada saudara Akil. Assalamualaikum dan selamat malam Puan. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya Siti Mariam binti Muhammad Zulkifli ingin bertanya, apakah punca penjawat awam melibatkan diri dengan rasuah? Punca penjawat awam, banyak punca sebenarnya kenapa penjawat awam itu melibatkan diri dalam rasuah. Okey, yang pertama kerana dia sendiri tidak mempunyai integriti, kurang integriti, maksudnya tidak amanah. Mungkin juga disebabkan faktor gaji yang diterima tak cukup, tetapi dia ingin mengamalkan gaya hidup yang mewah, melebihi daripada apa yang dia dapat. Okay. Seterusnya sikap. Mungkin yang memberi rasuah kepada penjawat awam itu adalah teman lama, kawan, kenalan. Jadi dia rasa tak apalah kot kalau kita terima hadiah yang diberikan oleh kawan lama tu. Mungkin jadi dia rasa itu bukan satu kesalahan, tapi sebenarnya itu adalah salah satu unsur rasuah. Okey, seterusnya kemungkinan penjawat awam tu dia tidak faham, dia tidak tahu tentang dengan mendalam undang-undang. Mungkin dia tak tahu kalau dia terima apa yang diberikan dia akan dikenakan hukuman. Dia tak tahu tu. Jadi mungkin dia anggap tak apalah terima tu hadiah. Dia tak tahu sebenarnya hadiah tu sendiri sebenarnya adalah rasuah. Okey. Dia tak faham dengan undang-undang. Okey. Seterusnya tadi saya dah cakap gaji yang kecil. Okey. Dan seterusnya mungkin rakyat tu, penjawat awam tu dia tidak kritikal. Maksudnya tidak kritikal kat sini maksudnya dia mudah dibohongi. Dia sendiri dia tak ada dia mudah untuk dibohongi dengan
apa yang diterima. Biasanya wang suapan atau hadiah yang diberikan rasuah ni biasanya dalam nilai yang banyak, ataupun kalau dalam bentuk barangan yang sangat mahal harganya. Jadi dia mudah ditaburi, dihubungi dengan apa yang diterima. Okey, menyebabkan berlakunya rasuah. Itu antaranya sebab kenapa berlakunya rasuah di kalangan pejabat awam. Okey, terima kasih atas jawapan Puan. Saya akan serahkan soalan seterusnya kepada saudari Atira. Okey. Terima kasih Mariam. Okey, saya nak Atira bin Razak. Saya ingin tanya kepada Puan, apakah kesan sekiranya penjawat awam terlibat dalam isu rasuah? Kesan. Okey. Kesan. Okey. Sekiranya seorang penjawat awam tu dia terlibat dengan rasuah, of course sudah tentu kalau dia seorang yang berpengaruh atau kalau dia seorang yang memegang jawatan yang tinggi, sepatutnya bila dia diberi jawatan yang tinggi, dia sepatutnya menjalankan amanah, berat amanah. Tapi sekiranya dia terlibat dengan rasuah, sudah tentu penyelewengan kuasa berlaku. Okey, contohnya apabila contohnya dalam pemberian tender oleh kerajaan kepada syarikat, contohnya dia ada kuasa, dan bila dia menerima rasuah, dia tidak memberikan tender itu kepada syarikat yang benar-benar boleh menjalankan tanggungjawab dengan baik. Maksudnya boleh, contohnya kalau nak menyediakan fasiliti kepada rakyat, sepatutnya diserahkan kepada tender yang berkualiti. Tapi kerana dia menerima rasuah, dia telah memberikan kepada tender yang tidak sesuai. Akhirnya apa yang sepatutnya rakyat terima sepatutnya sesuatu yang baik, tetapi ia tidak disediakan dengan 100% ataupun kualiti tidak ada. Itu yang pertama, penyelewengan kuasa menyebabkan sepatutnya kerja yang diberikan itu baik dan tak ada kualiti lah maksudnya. Okey. Seterusnya kerajaan kerugian dana. Okey. Maksudnya peruntukan yang diberikan oleh kerajaan sepatutnya dapat menyelesaikan apa yang kerja yang diberikan, tapi kerana rasuah yang diterima, bila hasil kerja tak berkualiti, jadi kita rugi. Mungkin contohnya apabila contohnya kalau cikgu saya saya ada kuasa, saya berikan kepada tender yang memberi rasuah kepada saya untuk settlekan tandas contohnya. Jadi hasil daripada kerja yang tak kualiti itu menyebabkan saya mungkin bila student belajar menggunakan tandas tu dalam masa 2 bulan dah rosak. Jadi kita terpaksa keluarkan lagi dana untuk membaiki tandas contohnya lah. Dan seterusnya kesan yang paling penting ialah apabila rakyat ataupun orang awam ni mereka akan hilang kepercayaan kepada kerajaan. Itu bahayanya apabila penjawat awam mengamalkan rasuah, dan itu kesan yang terpaksa kita terima bila penjawat awam tak faham dan dia menerima rasuah. Itu jawapan daripada saya. Terima kasih Puan atas jawapan tersebut. Untuk soalan seterusnya, saya akan serahkan kepada Syaibah Sarah. Terima kasih Saudari Atira. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya soalan kepada Puan. Boleh Puan cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil terhadap penjawat awam yang terlibat dengan isu rasuah? Langkah yang boleh diambil. Okey, yang pertama, sekiranya seorang penjawat awam terlibat dengan rasuah, dia perlu diberi hukuman yang keras, hukuman yang tegas. Contohnya gantung tugas. Okey, sekiranya benar dia didapati terlibat dengan kes rasuah, tindakan yang lebih berat perlu diambil. Okey, contohnya penjara atau dendaan. Okey, yang pertama memang kena untuk kita sama-sama mengajar rasuah ni kena ada
tindakan yang tegas. Okey. Seterusnya, kalaulah penjawat awam tu dia tahu rakan dia terlibat dengan rasuah, dia perlu berani untuk membuat aduan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti itu SPRM. Dia perlu berani untuk membuat aduan. Okey, dan bila kita nak buat aduan ni, kita kena ada proof, bukti yang kukuh. Kita tak boleh sembrono atau ambil mudah. Kalau kita tak ada bukti, itu dianggap sebagai tuduhan. Okey, jadi kita kena berani untuk membuat aduan, mengadu kepada pihak yang bertanggungjawab supaya dengan tindakan kita ini akan menghentikan perbuatan rasuah yang dilakukan oleh penjawat awam. Okey, itu saja. Ada lagi soalan? Terima kasih atas jawapan Puan. Seterusnya saya Sama-sama. serahkan soalan kepada Zulaika. Assalamualaikum dan selamat malam Puan. Waalaikumsalam. Saya Nurul Sedikit Izzati binti Muhammad Tamizi ingin tanya kepada Puan, apakah hukuman yang akan diberi kepada penjawat awam yang terlibat dengan isu rasuah? Okey. Menurut laman web Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, okey, denda bagi penjawat awam ataupun bukan penjawat awam, sesiapa sahaja yang terlibat dengan kesalahan rasuah adalah penjara. Penjara yang tidak melebihi 20 tahun. Kita dengar macam tidak melebihi, tapi sebenarnya lama. Penjara yang tidak melebihi, maksudnya hukuman undang-undang yang ada di Malaysia ni memang hukuman yang berat kepada pesalah, dan hukuman itu perlu dijatuhkan kepada bila seseorang itu didapati rimang terlibat dengan rasuah. Okey, penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan. Okey, tidak kurang dari 5 kali ganda atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Itu hukuman atau denda yang dikenakan kepada penjawat awam atau sesiapa sahaja yang terlibat dengan kes rasuah. Terima kasih Puan atas jawapan tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Farhan. Okey. Terima kasih Saudari Ika. Boleh saya tahu tak apakah nilai-nilai yang harus diterapkan oleh bakal ataupun golongan penjawat awam dalam diri mereka supaya tidak terjebak dalam jenayah rasuah? Okey. Sebenarnya isu rasuah ni adalah isu yang berat di Malaysia. Kalau tengok negara kita ni isu rasuah sangat tinggi. Okey. Nilai untuk memastikan rakyat Malaysia menjauhi rasuah, nilai itu perlu diukur sejak daripada kecil. Maksudnya bila anak tu dah mula melangkah ke alam persekolahan, dia sebenarnya perlu didedahkan dengan apa itu rasuah. Okey, kena sebenarnya dalam kita punya syllabus pun dah ada sebenarnya tentang rasuah ni. Jadi kat situ kita boleh terapkan nilai, of course yang pertamanya agama lah. Agama tu penting. Apa-apa saja kalau kita buat, kalau kita agama tu di depan, kita akan secara tidak langsung akan kontrol tingkah laku kita. Betul? Kita ni ada hidup kita siang malam pagi petang memang kena ada kait dengan agama. Okey. Seterusnya kita kena ada integriti. Okey, integriti means kalau anda atau kalau saya sebagai penjawat awam kena ada jujur lah. Kena ada nilai jujur, kena ada sikap ikhlas bekerja. Okey, kena luhur dalam semua perbuatan. Okey, seterusnya kena amanah. Bila kita sanggup, bila kita ditawarkan untuk bekerja dan kita sanggup untuk menerima tawaran itu, secara automatik kita mesti amanah. Amanah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
Okey, kita kena bertanggungjawab, kita kena ada komitmen. Maksudnya kita tidak kita mengutamakan apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh kerajaan. Okey, kerajaan contohnya dalam bidang saya, bidang pendidikan, ada dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi kita mesti ada komitmen untuk sama-sama sebagai pelaksana untuk melaksanakan dasar kerajaan. So bila seseorang itu ada semua ni holistik, ada nilai agama, ada integriti, ada amanah, telus, jujur, dedikasi, berdisiplin. Kalau semuanya digabungkan secara holistik, insya-Allah seseorang itu akan dapat menjauhi atau dapat menghindari diri dari menerima rasuah. Itu pendapat saya. Okay, terima kasih Puan kerana sudi kongsi ilmu dan pengalaman Puan bersama kami. Okay, pesanan Puan ni akan kami ingatilah. Saya wakil dari kumpulan kami ni ingin meminta maaf lah sekiranya ada kekurangan dari pihak kami. Terima kasih. Okay, boleh saya simpulkan sikit tak daripada apa perbincangan kita malam? Boleh? Kesimpulan sikit Okey. Sebenarnya isu rasuah ni umpama penyakit kanser, marah. Sudah semakin membarah dalam kalangan masyarakat di negara kita. Okey, awak pun tahu penyakit utama, antara penyakit utama yang membunuh rakyat Malaysia hari ini ialah selain daripada jantung yang boleh tiba-tiba collapse, meninggal. Barah juga adalah satu penyakit yang memang boleh membawa kematian yang tinggi dalam negara kita. Dan rasuah ini umpama penyakit barah. Okey, sangat bahaya. Jadi sebab tu anda kena tahu apa kesan kita menerima rasuah. Apa itu rasuah? Apa kesan kita menerima rasuah? Jadi negara kita hari ini, kerajaan pun memang ada usaha untuk menggempur rasuah ni. Tapi nampaknya bila isu rasuah ni semakin mengulang, nampaknya macam rakyat tak gerun, tak takut nak menghentikan tabiat menerima atau memberi rasuah. Okey, kalau sebelum ni kes rasuah hanya melibatkan contohnya individu, kalau sebagai pejabat awam, individu yang mempunyai jawatan tinggi ataupun syarikat-syarikat yang besar, yang ada jawatan besar. Tapi nampaknya hari ini isu rasuah di negara kita dah meresap dalam semua peringkat. Bukan lagi kepada mereka yang jawatan besar, tapi nampaknya yang berjawatan kecil pun, rendah pun, mereka juga terlibat dengan rasuah. Okey, jadi cerita berkaitan dengan rasuah ni memang satu kisah yang sangat membimbangkan. Okey, jadi penyakit ni, cerita ni perlu kita kena generasi muda terutama, tak kira lah generasi muda, semua rakyat Malaysia perlu sama-sama perbetulkan. Kita mesti ada iltizam untuk supaya negara kita satu hari bebas, bersih dari gejala rasuah. Ini sebenarnya bukan tugas mudah, bukan seperti sekelip mata atau kita pekik jari macam tu rasuah boleh dibasmi, tak. Okey, macam saya kata tadi, perlu ada kesedaran itu perlu diterapkan sejak dari kanak-kanak lagi. Bahayanya rasuah ini. Okey, jadi saya dah cakap tadi, rasuah ni umpama penyakit barah. Rasuah ni satu cerita yang sangat membimbangkan. Rasuah ini juga adalah memberi rasuah adalah satu perbuatan keji. Keji yang perlu dihentikan. Sebab rasuah ini boleh meruntuhkan bukan saja masa depan individu, tapi juga boleh musnahkan negara. Akhir kata, saya bagi perumpamaan, rasuah ni umpama anai negara kita umpama pokok yang besar. Rasuah ni, penerima pemberi rasuah umpama anai-anai.
Dia andai ni kalau dia makan akar pokok sikit-sikit, lama-lama dia boleh meruntuhkan, menumbangkan pokok yang kukuh, yang besar, yang dah beratus-ratus tahun, dia boleh menumbangkan. Umpamanya macam tu dalam negara kita. Sekiranya perbuatan rasuah ini tidak dibanteras dengan serius, kita bimbang lama-kelamaan negara kita akan binasa. Okay, kita tak nak sejarah negara kita jatuh ke tangan penjajah tu berulang lagi. Macam saya kata tadi, isu rasuah, cerita rasuah ni memang kerajaan pun memang dah ambil tindakan yang tegas mengesan siapa yang menerima rasuah, dan kita harap supaya satu hari kita tak boleh nak expect rasuah ini akan tak ada, tak langsung 100% tak ada, tak mungkin. Tapi sekurang-kurangnya kita menurunkan kadar yang menerima dan memberi rasuah dengan kita memberikan ilmu pengetahuan, knowledge kepada rakyat Malaysia. Itu saja penutup daripada saya. Ada soalan lagi? Ada Tak ada. Okay, jadi saya minta maaf dan ada salah kata. Semoga anda semua faham anda ini adalah generasi baru, generasi muda yang akan meneruskan umpama tiang yang akan memastikan negara kita berdiri kukuh. Jadi jauhi rasuah, jauhi daripada menerima atau memberi rasuah. Okey. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam perkenalan kepada Puan. Terima kasih kerana sudi menyertai kami dalam wawancara ini. Tujuan kami menjemput Puan adalah kerana kami ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang isu rasuah dalam kalangan penjawat awam di negeri ini. Saya Muhammad Farhan Nur Hussain selaku MC pada hari ini bersama rakan-rakan saya berbesar hati kerana Puan sudi meluangkan masa datang dan meluangkan masa bersama kami. Bolehkah Puan memperkenalkan diri Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya kami perlu misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rokiah binti Ardi. Saya adalah bekas pegawai SPRM. Tapi sekarang ni saya dah bersara lah, dah 6 tahun saya bersara. Saya dah berkhidmat di dalam SPRM lebih kurang 39 tahun. Maknanya saya daripada pegawai rendah dan jawatan terakhir saya adalah sebagai Ketua Pemeriksaan dan Perundingan SPRM. Itu saja pertanyaan saya. Okey, terima kasih Puan. Jika tidak keberatan, bolehkah Puan kongsikan sedikit apakah maksud rasuah mengikut kefahaman Puan? Dari kefahaman saya lah So sebagai penjawat awam, bagi saya rasuah itu adalah apa-apa pemberian yang berbentuk hadiah secara umum lah bentuk hadiah yang mempunyai kepentingan dalam tugasan rasmi. Dan sebagai orang awam, bagi saya rasuah ini adalah satu jenayah yang sebenarnya amat yang tak sepatutnya lah ada pada seorang penjawat awam. Okey, terima kasih Puan. Tanpa membuangkan masa, kita teruskan agenda pada hari ini dengan soalan utama daripada rakan saya iaitu Siti Maria. Okey, terima kasih kepada Puan. Terima kasih kepada saudara Puan tadi. Assalamualaikum Puan. Saya Siti Maria Binti Muhammad Zulkifli ingin bertanya, apakah punca penjawat awam melibatkan diri dengan rasuah? Punca adalah selalunya adalah kerana mereka mempunyai kuasa dalam jawatan. Satu lagi kerana ketamakan diri. Dan ketiga, mempunyai ruang dan peluang.
saya tu ada peluang, maknanya sebagai penjawat awam yang diberi kuasa, contoh sebagai penguatkuasa, penguatkuasa. So, bila bertemu dengan orang awam, misal kata yang melakukan kesalahan, contoh kita ambil contoh sebagai polis misal kata, tahu orang tu dah melakukan kesalahan, so dia ada peluang dan ruang untuk meminta rasuah. Itulah punca-punca. Bila you ada kuasa, you ada kepentingan resmi, akan berlaku rasuah. Lainnya ya, punca rasuah ini adalah kerana menyalahgunakan kuasa yang dimiliki melalui jawatan dan amanah yang dekat. Dan tadi saya kata kita ada kuasa kan, kita tahu tadi. So yang lain-lainnya itu punca adalah kerana kelemahan diri sendiri. Kelemahan pada penjawat awam itu, di mana dari segi rendahnya tahap keimanan, ya, dan juga nilai-nilai murni dalam diri. Lainnya tidak berintegriti. Integriti ini maknanya tidak amanah, tidak jujur, tidak sempurna menjalankan tugasan itu, ya. Integriti itu banyak maknanya dia. Okay. Daripada itu sikap ingin hidup mewah. Tengok orang kereta besar, orang kereta besar. Salah satu lah punca dia. Kadang-kadang tu sepanjang yang semasa saya berkhidmat lah, masa zaman saya dulu, kebanyakannya suka berjudi dan berhutang. Saya ambil satu contoh kes saya. Duit tu sebenarnya bukan untuk diri sendiri tau. Diorang ni duit tu sebenarnya sebab bila ada kelebihan, diorang gunakan ni masa zaman saya, bukan zaman sekarang lah. Saya cerita ni masa zaman saya. Bawa pergi ke karaoke ke bawa perempuan, bukan itu. Jadi mana duit yang diorang dapat dengan rasuah, itu puncanya nak bermewah-mewah. Selain daripada itu, sikap tamak nak cepat kaya. Selain daripada itu, punca rasuah ini juga adalah kerana kurangnya kawalan dalaman jabatan. Maknanya pemimpin yang lemah. Kalau satu-satu jabatan tu ada favorite staff. So apa dia buat, tidak akan dipantau, diambil tahu. Jadi di situ penjawat awam ini dia mempunyai ruang. So bos tak ambil tahu, so dia boleh buatlah apa dia nak buat. Apa pengetahuan bos dia. Dan kadang-kadang tu bukan apa, bos cover anak buah. Antara kelemahan lah, kelemahan yang ada. Okay. Selain daripada tu, terlalu banyak birokrasi. Faham tak birokrasi? Birokrasi ni maknanya terlampau banyak peraturan. Bisa kata nak daftar surat beranak ke, nak dapatkan IC ke, you perlukan banyak tapisan. Ya? Jadi dengan di situ dia ada ruang maknanya antara orang yang nak mendapatkan kenalan tu dengan penjawat awam tu. Daripada tu kuasa budi bicara yang luas. Kata, okey lah, you kena saman, saya boleh nilai. You nak pergi apa, mahkamah ataupun you settle dengan saya. So, maknanya kuasa dia ada berbicara. Saya boleh kurangkan saman tu. Dan punca. Dan selain pada tu, memang macam saya kata tu lah tadi, dapat peluang dan kesempatan yang boleh disalahgunakan. Dan seterusnya, faktor budaya dan amalan tradisi. Kita ni kadang itu dianggap bukan upah, bukan rasuah, itu adalah sebagai upah. Pergi bisa kata nak dapatkan, bisa kata saya sebagai penjawat awam, saya nak claim saya. Jadi saya bagi jurutype untuk type saya punya claim. So, bila gitu, ini yang saya bagi yang contoh-contoh yang mudah lah. Ya? Jadi jurutype tu akan minta, bos tak boleh belanja ke?
Contoh macam tu. So pada kita, tak apalah dia dah buat tu, kita bagi dia upah lah. Kan? Ini contoh yang mudah sebenarnya lah. Okay. Dia apa, tu antara punca-punca. So dalam maknanya punca-punca ni ada 5 perkara lah. Menyalahgunakan kuasa yang dimiliki, kelemahan diri sendiri, kelemahan kawalan dalaman, jabatan, atau terdapat peluang dan ruang, menyalahguna kuasa, dan juga faktor budaya. Macam yang tadi faktor budaya ni pun macam katalah buah limau. Kontraktor datang ke pejabat ni dia akan cari orang yang mempunyai kepentingan. Kalau you tak ada kuasa, dia tak akan bagi kat you. Dia bagi pada bos. Kalau bagi pada jabatan. Buah limau. Jadi bila di situ lah punca-punca dari awal lakunya. Ini pandangan saya lah ya. Pandangan saya dan pengalaman daripada saya. Okey, terima kasih Puan. Seterusnya kepada Adik Atila. Assalamualaikum. Nama saya Nadia Razak. Soalan yang saya akan tanya kepada Puan ialah, apakah kesan sekiranya penjawat awam terlibat dalam isu rasuah kepada negara? Secara umumnya memanglah bila berlakunya rasuah ini akan menjejaskan kelicinan dan kecekapan pentadbiran kerajaan. Selain pada itu, berlakunya ketidakadilan dalam ekonomi, meningkatkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin, meningkatkan kadar jenayah yang boleh mengancam keselamatan negara, nyawa dan harta atau benda. Kualiti pembinaan akan menurun sehingga boleh membahayakan nyawa, meningkatkan kos pembangunan dan sara hidup. Jadi secara umumnya kesan kepada negara, kesan rasuah ini kepada negara yang saya katakan tadi, menjejaskan kelicinan dan kecekapan pentadbiran kerajaan. Maknanya setiap apa yang sepatutnya peraturan dah ada, tapi bila nak cepat berlakunya rasuah. Jadi maknanya tidak ada keadilan pada orang yang sepatutnya. Macam kata permohonan tanah misalnya, kan? Bila berlaku rasuah akan menjadikan hanya orang-orang yang berkenaan saja yang memperoleh tanah. Contoh lagi satu, macam kata rumah prima. Sekarang ni kata prima lah apa kan, rumah prima. So kalau you tak rasuah pegawai kerajaan ni, you tak akan dapat disenaraikan dalam mendapatkan perumahan, kan? Itu contoh yang mudah saya bagi. Dan lagi satu, dari segi meningkatkan jurang antara kaya dan yang miskin, itu saya rasa you all pun maklum kan. Bila orang yang tak ada bagi rasuah ni, dia akan tertinggi. Rasuah ni dia akan kaya dan bertambah kaya. Manakala yang kualiti pembinaan ni, yang rumah yang bila dah siap-siap tiba-tiba runtuh. Jabatan yang sudah dibuat tiba-tiba runtuh. Kenapa? Kerana bahan-bahan binaan, material yang diberi itu tidak kualiti, tidak berkualiti. Ini juga sebab kesan-kesan rasuah juga ni. Dan selain pada tu yang saya kata tadi, meningkatkan kos pembangunan dan sara hidup. Itu dah memang tentulah. Bila negara bila rasuah ini berleluasa, memang akan menjadikan yang kita kata tadi, yang kaya akan kaya, yang miskin akan jadi miskin. Itulah. Dan saya paling takut bila rahsia-rahsia kerajaan, rahsia-rahsia negara akan tergagal. Itulah kesan yang paling bahaya sekarang. Kalau you all tengok sekarang ni, mungkin kita rasa mungkin benda ni betul. Macam mana parti-parti boleh masuk ke negara kita? Kan? Mesti ada berlakunya rasuah.
Itu pendapat saya lah. Daripada siasatan saya yang dahulu, perkara itu berlaku. Saya ambil contoh dulu masa siasatan saya di Gombak, di Segang Gombak. Parti-parti ni, dia bila dapat tanah, dia akan buat rumah. Bila dia buat rumah, dia buat kesedaran. Bila berlakunya rasuah, dia ada tindakan dia ambil. So, kita nak salahkan siapa? Bila kalau kata parti-parti ramai masuk kat sini, kita boleh assume lah itu berlakunya rasuah. Tapi kesan-kesan itu yang paling saya takut adalah kesan kepada negara. Terjualnya rahsia-rahsia negara pada kuasa luar. Itu yang paling saya takut. Terima kasih atas jawapan tersebut. Untuk soalan seterusnya, saya serahkan kepada Syarifah Masarah. Terima kasih saudari Atira. Saya Nur Syarifah Masarah ingin bertanya soalan kepada Puan. Boleh Puan cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil terhadap penjawat awam yang terlibat dengan isu rasuah? Okey, sebenarnya SPRN sendiri dah banyak mengadakan pelan-pelan tindakan untuk mengurangkan, ataupun kita kata nak menghapuskan itu memang susah lah, tapi mengurangkan rasuah. Berbagai tindakan yang telah diambil. Tetapi pada saya lah hukuman kepada pesalah-pesalah jenayah rasuah ini perlulah lebih ditingkatkan. Berkesan. Kita ambil contoh macam negara China. Siapa yang melakukan rasuah, hukum mati. Tapi macam negara kita ni belum lagi lah, tak ada lagi bagi kes-kes dadak. Pada saya lah hukuman itu perlu ditingkatkan. Macam sekarang ni hukuman 10 tahun penjara, 5 kali suapan. Saya rasa perlu ambil tindakan yang sedikit drastik lah pada saya. Saya nak kata langkah-langkah yang saya cadangkan, sebab saya dah bukan penjawat awam. Saya pun bukan pegawai SPRN. So saya sebagai orang awam, saya merasakan perlunya hukuman lebih berat kepada pesalah jenayah rasuah. Terima kasih Puan atas jawapan yang diberikan. Saya serahkan soalan seterusnya kepada saudari Zulaika. Terima kasih kepada Sarah. Saya untuk satu ingin bertanya kepada Puan. Apakah hukuman yang akan diberi kepada pejabat awam yang terlibat dengan isu rasuah? Okey. Sebelum tu saya nak beritahu lah definisi rasuah ni. Bila kita nak beritahu hukuman ni, kita kena tahu dulu apa itu definisi rasuah. Okey. Dari segi Akta Pencegahan Rasuah, definisi rasuah ini adalah satu perlakuan jenayah yang melibatkan salah guna kuasa atau penyelewengan bagi tujuan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang melibatkan pemberian dan penerimaan habuan yang berbentuk wang atau material atau perkhidmatan sebagai sogokan untuk pelaksanaan kerja. Bila kita dah tahu definisi rasuah itu, kita kena tahu juga apa yang dikatakan rasuah tu tadi. Sebab dia definisi ni ada kata berbentuk wang atau material atau perkhidmatan dan sebagainya lah. Tapi di sini bila ada berkepentingan, itu akan menjadi satu rasuah. Jadi kita kena tahu bila hadiah akan menjadi rasuah. Hadiah itu tadi akan menjadi rasuah bila melibatkan kepentingan jawatan seorang pejabat awam berkaitan dengan tugasan resminya. Contohnya, kalau pegawai-pegawai yang biasa-biasa ni,
mereka tidak akan ada kepentingan. Jadi orang yang memberi rasuah ini dia akan mencari orang yang ada kepentingan. Orang yang boleh meluruskan, macam contoh kita ambil kontraktor. Dia nak menjalankan satu dapat kontrak. Jadi untuk masuk kontrak mereka lakukan rasuah. Tapi rasuah ini akan dibuat kepada orang yang ada kepentingan mesti. Dia tak akan pada orang yang jual kerani ke, maksud saya dengan kerani lah, masa kata kalau kita yang tak ada apa-apa kepentingan, tak ada jawatan, orang tak akan kata kita. Jadi di dalam Akta Pencegahan Rasuah ni ada empat kesalahan utama. Empat kesalahan utama di bawah Akta Pencegahan Rasuah itu: meminta dan menerima rasuah, menawar dan memberi rasuah, mengemukakan tuntutan palsu. Yang tadi menawar itu dan memberi rasuah ni kiralah ibu penjawat awam ke, orang awam ke memberi rasuah kepada penjawat awam, maka kesalahan itu terletak di bawah kesalahan ini. Kesalahan menawar dan memberi rasuah. Mengemukakan tuntutan palsu. Ini kepada penjawat awam dan juga mana-mana orang. Mana-mana. Itu kalau kata macam penjawat awam, dia pergi outstation, sebenarnya dia tak pergi, tapi dia buat tuntutan. Jadi dia cuba mengelirukan prinsipal dia dengan mengemukakan tuntutan palsu. Dia tak pergi, tapi dia buat tuntutan. Itu jadi satu kesalahan. Kan kalau kontraktor, orang luar, kontraktor lah bisa kata, buat kerja, sebenarnya kerja tak siap. Tapi dia claim, maknanya kata kerja-kerja dia dah siap. So, akan berlaku pembayaran atas kerja-kerja yang buat. Wah, di situ belum buat lagi. Itu satu kesalahan. Kesalahan bila mengemukakan tuntutan palsu. Keliru ke apa? Boleh kan? Boleh tanya kan? Mengemukakan tuntutan palsu. Maknanya apa-apa tuntutan lah yang mengandungi matan palsu. Maknanya mungkin kata macam OT. Wah, you setakat 3 jam je, tapi you claim 5 jam. Atau you pergi outstation, you tak pergi, tapi you claim. Sebab dalam jabatan kerajaan ni dia banyak allowance yang boleh dituntut, allowance lebih masa, allowance tuntutan perjalanan. Jadi di situ balik buat claim, menyatakan dia melakukan perjalanan tersebut dengan sekian-sekian jam, sekian-sekian tempat, sekian-sekian kerja yang dibuat. Tak ada pun, tak buat. Itu pun jadi satu kesalahan. Mengemukakan tuntutan palsu. Pada satu ketika dulu, pengesahan daripada pegawai perubatan berkaitan dengan sijil cuti sakit. Orang yang mengemukakan sijil cuti sakit tu, dia cuba memperdayakan majikan dia, mengatakan dia sakit. Padahal sebenarnya dia tak sakit. Dia sekadar nak cuti je kan. Jadi, dia kemukakan kepada jabatan dia. Cuti sakit. Dan juga kesalahan kepada doktor ataupun perubatan yang mengesahkan bahawa orang ini sakit. Di mana orang itu akan membuat pembayaran yang kalau dalam kes saya dulu, satu sertifikat tu RM5 bayaran. Menentukan resit sijil sakit. Dululah. Terus yang sekarang ni sebab saya pun dah tinggalkan SPRM ni, mungkin ada dosa baru berkaitan dengan kesalahan ni. Dan seterusnya menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan. Yang ini selalunya ketua-ketua jabatan yang meluluskan ataupun memberi sokongan kepada kontraktor yang terdiri, yang dia tahu adalah syarikat daripada adik-beradik dia ke, anak dia ke, keluarga dia. So dia memberi sokongan kepada syarikat tersebut.
untuk mendapatkan kontrak bagi satu-satu organisasi. Ya? Hanya itu dari segi menggunakan jawatan. Dia je yang boleh luluskan ataupun menyokong. Ya? Jadi dia memberi aku ataupun kesahan bahawa syarikat ini dipilih. Sebab dalam akta pencegahan rasuah ni, orang yang ada kepentingan dalam tugasan resmi ini ataupun yang ada di dalam pembuka tender ke ataupun orang yang meluluskan tender ni, kalau dia tahu itu adalah adik-beradik dia, anak dia, saudara mara dia sepatutnya menarik diri daripada memberikan sokongan ataupun kelulusan semasa pembukaan tender ke apa tender yang dibuat oleh jabatan. Kalau dia tahu dalam syarikat yang memohon itu adalah adik dia, tapi dengan sengaja dia menyokong dan meluluskan, itu adalah kesalahan pencegahan rasuah. Hukumannya adalah, saya ni pun dah lama tinggalkan ni, saya pun dah lupa juga. Ya. Jadi bagi kesalahan meminta dan menerima rasuah, penjara tidak lebih daripada 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau 10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Maknanya kalau kita ambil yang mudah lah, yang rendah je ya. Katalah dia rasuah tu dalam 100, so kita kali dia dulu. Kita punya denda itu sepatutnya. Ya. Itu juga berkaitan juga dengan kesalahan memberi rasuah. Hukuman adalah sama. Ya. Lepas tu, mengemukakan tuntutan palsu ini, penjara tidak lebih, sama juga dia punya ni, maknanya keseluruhan kesalahan di bawah akta pencegahan rasuah ini adalah penjara tidak lebih daripada 20 tahun dan denda 5 kali suapan atau 10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Tapi yang tu kesalahan rasuah lah. Yang saya kata tadi tu kesalahan menerima, beri, membukakan tuntutan palsu dan juga menggunakan jawatan ataupun kedudukan untuk suapan. Hukuman-hukumannya. Okay. Terima kasih buat atas jawapan tersebut. Biasa saya serahkan kepada Dr. Holi Mengaku. Okey, saya mau baca. Apa dengar suara ni? Suara saya. Okey. Ini jelas, dengar. Dia macam mati-mati, dia macam putus. Putus. Sekarang okey. Okey. Soalan bagi nak menutup wawancara ni, saya ada soalan terakhir untuk Puan. Apakah pesanan Puan bagi generasi akan datang untuk tidak melibatkan diri dengan rasuah? Bagi saya macam ni lah. Kita jangan memulakan. Jangan biasakan diri. Ya? Sayang generasi yang akan datang ni sebagai penjawat awal ni untuk menjaga negara. Jadi cuba jangan terlalu, maknanya bila you baru masuk kerja, ya, jangan fikir sebab kalau gaji kerajaan ni memang you tak tinggi mana, ya, macam swasta tak tinggi mana, tapi tanamkan pada diri sendiri yang jawatan yang kita terima ini adalah amanah. Amanah Allah kepada kita. Amanah ibu bapa kita. Amanah masyarakat kita. Ya? Untuk mengamankan negara kita ini, ya, supaya terhindar daripada perbuatan. Jangan terlalu, maknanya bila you dah kerja, you ada kuasa, you jangan terlalu rapat dengan orang-orang yang cuba
bagi you rasuah. Patutnya sebab tu saya rasa you akan tahu orang yang macam mana yang akan cuba menyebut untuk kerajaan. Itu nasihat saya. Patut tanamkan diri keimanan. Bila you rasa kerja itu sebagai amanah, kerja itu sebagai untuk keluarga you, untuk makan minum keluarga you tak akan sanggup melakukan rasuah. Macam sepatutnya rasuah ini tak perlu berlaku sebab apa? SPRM sendiri setiap kali menjawab awam, menjawab jawatan, ya, mereka ini diberikan satu kursus berkaitan dengan integriti diri, berkaitan dengan rasuah. Sepatutnya mereka tahu apa yang mereka perlu elakkan. Sia-sia kalau bagi kursus, kita dedahkan kepada mereka supaya tanamkan pada diri, jangan mengambil rasuah. Kalau tidak diaplikkan dalam dia punya tugasan. Lepas tu jangan rasa nak cepat kaya. Bila kita rasa nak membandingkan diri kita pula dengan orang, kita akan mudah diperdaya. Sebenarnya memang penjawat awam ni, mereka ini terdedah kepada rasuah. Walaupun orang kata secawan air, mula-mula orang yang memberi rasuah ini, dia akan berbuat baik dengan kita, bagi kita belanja kita minum. Kita ni akan terasa terhutang budi. Itu yang akan menjadikan kita lupa, dan mereka ini cuba memancing kita. Jadi kalau kaki tangan kerajaan ini sepatutnya, penjawat awam ini, mereka ni dah diberi kursus induksi. Sepatutnya mereka tahu. Dan adalah menjadi kewajipan mereka untuk melaporkan kepada SPRM sekiranya mereka ditawarkan rasuah. Itu adalah kewajipan mereka. Dan menjadi kesalahan jika mereka menyembunyikan ataupun tidak melaporkan apabila mereka ditawarkan rasuah. Ambillah apa yang diajarkan, ya. Jadilah seorang penjawat awam yang berintegriti. Hindarkan rasuah. Saya punya nasihat. Jangan lupa diri. Okay, terima kasih Puan kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman Puan bersama kami. Pesanan Puan akan kami ingati. Saya wakil dari kumpulan kami ingin meminta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan.